Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi semua. Apa khabar semua orang hari ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Baik, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam unit 16 yang bertajuk Sains dan Kita. Objektif pembelajaran kita untuk hari ini ialah di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap murid-murid dapat mengenal pasti ayat perintah dan membina ayat perintah. Jadi, apa itu jenis-jenis ayat perintah? Selepas ini kita akan pelajari sama-sama. Baik, ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Baik, maksudnya ayat perintah ialah ayat yang kita gunakan untuk membuat sesuatu tindakan. Contohnya kita nak buat seseorang itu melakukan sesuatu tindakan. Jadi kita gunakan ayat perintah. Okey, mari kita tengok apa dia jenis-jenis ayat perintah. Yang pertama kita ada ayat suruhan. Kemudian kita ada ayat larangan, ayat silaan dan juga ayat permintaan. Okey, ayat suruhan. Apa itu ayat suruhan? Ayat suruhan ialah ayat untuk memberi arahan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Okey, ini ialah ayat untuk memberi arahan. Yang kedua, ayat larangan. Ayat larangan ialah kita gunakan untuk melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Okey, melarang. Contohnya kita gunakan perkataan jangan, usah dan juga tak usah. Okey, ini contoh kata ayat larangan. Okey, kata yang kita gunakan untuk membuat ayat larangan. Yang ketiga, kita ada ayat silaan. Ayat silaan ialah menjemput seseorang untuk melakukan sesuatu. Okay, kita nak menjemput seseorang untuk buat sesuatu. Jadi, kita gunakan perkataan apa? Sila dan jemput. Okay, yang terakhir, kita ada ayat permintaan. Apa dia tu ayat permintaan? Ayat permintaan ialah ayat yang kita gunakan untuk memohon atau meminta pertolongan. Okay? Kalau kita nak minta pertolongan pada orang lain ataupun kita nak mohon pertolongan, kita gunakan kata tolong dan juga minta. Okay? Dua ni merupakan kata-kata yang kita gunakan dalam ayat permintaan. Baik, contoh ayat suruhan. Okay, murid-murid tengok di sini contoh yang pertama. Siapkan tugasan bahasa Melayu. Ini merupakan ayat arahan. Yang kedua, makanlah dengan tangan kanan. Maksudnya arahannya ialah kita mesti makan menggunakan tangan kanan. Okay, ini contoh ayat suruhan. Maksudnya kita suruh seseorang untuk buat sesuatu. Kita bagi arahan. Seterusnya kita ada ayat larangan. Apa dia contoh ayat larangan? Yang pertama, usah bermain di tangga. Maksudnya kita tak bagi seseorang itu untuk bermain di tangga. Sebab apa? Sebab berbahaya. Okey, nanti kalau jatuh sakit. Dan yang kedua kita ada ayat jangan conteng buku cerita. Ini maksudnya kita tak bagi seseorang itu menconteng buku cerita. Okey, jadi kita gunakan perkataan usah dan juga jangan. Ini merupakan ayat larangan. Kita tak bagi orang buat sesuatu. Kemudian kita ada ayat silaan. Ayat silaan ialah ayat untuk kita ajak orang buat sesuatu. Kita jemput orang untuk buat sesuatu. Contohnya, sila susun buku mengikut jadual. Okey, kita nak minta seseorang itu untuk susun buku ikut jadual. Jadi kita guna perkataan sila. Dan kemudian kita nak ajak orang untuk makan. Jadi kita nak cakap apa? Jemput makan kuih. Ini perkataan yang kita gunakan untuk ayat silaan. Okey, menjemput seseorang untuk buat sesuatu. Dan yang terakhir kita ada ayat permintaan. Ayat untuk kita minta tolong. Jadi perkataan yang kita guna ialah tolong. Contohnya, tolong basuhkan cawan ini. Okey, dan yang kedua, minta semua murid diam. Okey, ini ialah ayat permintaan. Tolong dan juga minta. Okey, ini contoh ayat permintaan. Jadi, ayat perintah ada 4 jenis. Yang pertama, ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan juga ayat permintaan. Hari ini kita akan belajar dalam buku teks muka surat 102. Murid-murid boleh tengok ada cerita yang bertajuk Sains Perubatan. Okey, selepas ini kita akan baca sama-sama. Baik, mari kita baca sama-sama. Murid-murid tengok buku teks masing-masing. Cikgu baca, kawan-kawan semak. Okay, tajuk ceritanya ialah Sains Perubatan.
Kalang demam. Ayah membawanya berjumpa dengan Dr. Mira. Okey, jadi cerita ini tentang Kalang yang sedang sakit. Dia demam. Jadi ayah dia bawa pergi berjumpa dengan Dr. Mira. Okey, di dalam bilik rawatan. Okey, Dr. Mira cakap, tarik nafas kamu. Baik, doktor. Okey, ini ialah ayat suruhan. Okey, doktor suruh Kalang untuk tarik nafas supaya doktor nak dengar gunakan stetoskop ni nak dengar bunyi jantung Kalang. Okey, kemudian nombor 2. Tolong buka mulut kamu. Suhu badan kamu tinggi, kamu demam. Kamu perlu berehat. Okey, kenapa kena buka mulut? Untuk cek suhu badan menggunakan termometer. Okey, doktor cakap tolong buka mulut kamu. Ini ialah contoh ayat perintah. Ada perkataan apa ni? Tolong. Okey, ini ayat permintaan. Dia minta Kalang untuk buka mulut. Yang ketiga, sila ambil ubat di kaunter ubat, kata doktor. Dan Kalang cakap, baiklah doktor. Ini ialah ayat menjemput. Okey, kita minta doktor minta Kalang untuk ambil ubat di kaunter ubat. Baik, di kaunter ubat. Sila makan ubat mengikut aturannya. Ya, puan, kata Kalang. Okey. Kata Rani di kaunter ubat, sila makan ubat. Maksudnya dia minta Kalang untuk makan ubat mengikut aturannya. Nombor 2. Jangan minum minuman berais. Ada perkataan jangan. Maksudnya ayat larangan. Jadi Kalang tak boleh minum minuman berais sebab Kalang sedang demam. Dan yang terakhir, tolong simpan ubat di tempat yang selamat. Tolong simpan ubat di tempat yang selamat. Kemudian Kalang cakap apa? Baik puan, terima kasih. Okey, tolong. Tolong maksudnya ayat permintaan. Dia minta Kalang untuk simpan ubat di tempat yang selamat. Tak boleh letak di tempat yang sepah-sepah. Mesti letak di tempat yang selamat. Jadi, hari ini kita nak buat dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 27. Okey, ada cerita tentang siapa yang sakit ni. Ada seseorang yang sakit. Kalang sakit. Jadi, apa yang dia mesti buat? Kita mesti letakkan arahannya. Okey, nanti kita baca sama-sama apa arahannya. Arahannya ialah tulis ayat perintah berdasarkan gambar. Okey, disuruh kita tulis ayat perintah berdasarkan gambar. Okey, ada ayat perintahnya, kita baca sama-sama. Tolong letakkan tuala basah pada dahinya. Jangan berjemur di bawah panas matahari. Sila baring di atas tilam. Harap makan ubat mengikut masa yang ditetapkan. Okey, nanti murid-murid nak susun ayat ni, kita mesti sesuaikan dengan gambar yang diberi. Okey, kita tengok gambar, kemudian kita baca mana satu ayat perintah yang paling sesuai untuk ditulis. Okey, nombor 1, cikgu bagi contoh. Sila baring di atas tilam. Okey, cuba tengok gambar ni. Okey, ibu dia suruh Kalang baring di atas tilam supaya berehat. Sebab dia sakit, dia demam, jadi dia mesti berehat. Jadi ayatnya sila baring di atas tilam. Bila kita dah tulis ayatnya, kita mesti tandakan supaya kita tak tulis 2 kali. Okey, sila baring di atas tilam. Okey, nanti untuk nombor-nombor yang lain, murid-murid boleh pilih mana satu ayat yang paling sesuai dan lengkapkan sendiri jawapannya. Jangan lupa tulis hari dan juga tarikh. Okey. Okey murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.